Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak belajar macam mana nak dapatkan persamaan garis lurus kalau ada satu garis lurus dan diberi satu titik macam yang ini. Okay, dibagi satu garis lurus, persamaan dia Y sama dengan MS tambah C, dan ada satu titik dekat garis lurus tu, iaitu diberi apa-apa saja koordinat, saya letakkan sebagai X dengan Y sahaja di situ. Okay, tak nak buang masa, kita terus buat soalan-soalan yang berkaitan dengan contoh yang saya bagi tadi. Okay, tentukan persamaan garis lurus dengan kecerunan M dan melalui titik P. Okay, kita tengok diberi sini kecerunannya ialah M sama dengan negatif 2, titik kita titik P 2 negatif 1. Okay, di mana 2 ni ialah untuk X dan negatif 1 ni ialah Y. Okey, apa-apa hal pun kita kena tukarkan dia menjadi bentuk. Kalau kita nak buat persamaan, kita mesti dapatkan bentuknya Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita gantikan sahaja nilai-nilai itu dalam persamaan ni. Y kita ialah negatif 1, M kita negatif 2, X kita ialah 2 tambah C. Jadi kita akan dapat negatif 1 sama dengan negatif 4 tambah C. Okey, kita tak ada lagi nilai C. Kita boleh tulis sebagai negatif 4 tambah C sama dengan negatif 1. Jadi C sama dengan negatif 1, 4 bawa ke sebelah dia akan jadi tambah 4. Jadi C kita ialah 3. Okey, sekarang kita kalau tengok pada soalan ni, kita dah ada nilai M, kita dah ada nilai C. Jadi masukkan sahaja dalam persamaan kita. Y sama dengan M kita ialah negatif 2, X. Okey, Y dengan X kita biarkan Y dengan X, kita tak perlu ganti dah bila dalam persamaan ni kita nak dapatkan persamaan. So yang perlu kita tukar ialah nilai M dan nilai C. C kita dapat 3. Jadi ini adalah persamaan garis lurus yang kita cari. Okey, nak lebih faham kita tengok soalan nombor 2. Diberi M 2/3 dan titik P 6, 4. Okey, maksudnya 6 ni adalah nilai untuk X dan 4 adalah nilai untuk Y. Kita nak tulis dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Untuk persamaan ni kita dah ada nilai M dan kita perlu cari nilai C sahaja. Bila nak cari nilai C, maksudnya kita tukarkan semua ni, masukkan, gantikan. Kita gantikan semua ni dalam persamaan yang kita nak cari tu. Y kita ialah negatif 4 sama dengan M 2/3, X kita 6 tambah C. Jadi kita akan dapat negatif 4 sama dengan ini, potong-potong 2, 2 2, 4 tambah C. Jadi C kita sama dengan 4. Okey, negatif 4 ni jadi positif 4. C kita sama dengan 8. Oleh itu persamaan kita Y sama dengan 2/3 X, okey, tambah 8. Mudah? Masih belum dapat lagi? Okey, kita tengok soalan yang ketiga. Ingat, kita nak tukarkan menjadi persamaan Y sama dengan MX tambah C. Mesti tukar dalam persamaan ni ya. Jadi kita ada nilai X kita ialah 4, Y kita ialah 3. Jadi kita gantikan sahaja. Sangat mudah. Y kita 3 sama dengan M negatif 1/2, X kita ialah 4 tambah C. Kita nak cari nilai C. Jadi kita akan dapat 3 sama dengan negatif 2 tambah 4 jadi negatif 2 tambah C. Jadi C kita adalah 3 tambah 2, C sama dengan 5. Oleh itu persamaan kita
Y sama dengan negatif 1/2 X tambah 5. Okey, mudah je kan? Tentukan persamaan garis lurusnya melalui pasangan titik yang diberi. Okey, kali ini dia bagi titik, dia tak bagi kecurunan. Okey, kalau bila dia tak bagi macam ni, kita kena cari kecurunan dia dulu. Masih ingat lagi tak? Masihkah kau ingat? Okey. Macam mana nak mencari kecurunan? Okey, kamu dah belajar masa tingkatan 2. Tak ingat? Itulah koma. Okey. Formulanya ialah M kecurunan sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Di manakah Y2, X2, X1, Y1? Yang mana satu? Okey. Kamu boleh letak di sini. Kalau nak letak di sini sebagai X2, Y dia mesti 2. Okey, kalau sini kamu letak X1, Y dia mesti Y1 juga. Okey. Nak terbalik kan? Boleh. Okey, kalau misalnya kata sini kamu tulis X1, Y1, X2, Y2 pun boleh, tak ada masalah, ya. Kita akan dapat jawapan yang sama sahaja nanti. Okey, kita cuba dapatkan keturunan dahulu. M sama dengan Y2 kita ialah 8 tolak Y1 ialah 0 per X2 kita 0 tolak X1 kita 4. Jadi kita akan dapat 8/4 negatif 4. Jadi M kita ialah negatif 2. Bila dah dapat M sama dengan negatif 2, kita cuba cari dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C. Okay, M kita dah ada, so kita nak kena cari nilai C. Macam yang tadi kita buat, kita ambil salah satu titik. Katakan nak ambil titik mana ya? Okey, katakan kita ambil titik J. Y kita ialah 8, M kita negatif 2, X kita 0. Jadi tambah C. Jadi 8 sama dengan C, ya, negatif 2 darab 0, 0 lah kan. Okey, kita dah dapat nilai C. Jadi persamaan kita, okey, tak muat di sini, saya tulis kat bawah ni ya. Kita masukkan saja nilai C dengan nilai M dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan M negatif 2, X tambah C kita 8. Okey, ini adalah persamaan garis lurus kita. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Serupa juga tadi. Katakan ini kita letak sebagai X2, Y2, X1, Y1. Okey, kita cari keturunan dia dahulu. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Kita akan dapat, kalau kita masukkan saja nilainya, negatif Y2 negatif 6 tolak Y1 6 per X2 negatif 5 tolak 1. Negatif 6 negatif 6 negatif 12 per negatif 6. So kita akan dapat keturunannya ialah positif. Negatif akan jadi positif 2. Okey, selepas itu kita masukkan dalam persamaan kita. Kita nak cari nilai C pula. Okey, Y sama dengan MX tambah C, di mana Y pilih salah satu titik, sama ada P ataupun Q, mana-mana pun boleh. Katakan nak ambil Q. Okey, kita ambil Q. Y kita ialah 6 sama dengan M 2, X kita 1 tambah C. Nak cari nilai C ni. Jadi 6 sama dengan 2 tambah C. C sama dengan 6 tolak 2, 4. Jadi persamaan garis lurus kita, oleh itu Y sama dengan M kita 2, X kita kekalkan, tambah C kita dapat 4. Okey, inilah persamaan garis lurus kita. Okey, soalan yang ketiga. R sama dengan 10, 2, S kita negatif 6, 10. Okey, dua titik ni kita labelkan dahulu. X2, Y2, X1, Y1. Okey, macam saya cakap tadi, kalau kamu letakkan 10 ni sebagai X1, 2 sebagai Y1 pun boleh.
Okey, nak tukar kedudukan kan pun tak ada masalah, akan dapat benda yang sama je. Jadi kita cari keturunan dahulu. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, kalau kamu perasan saya sentiasa tulis formula balik kan, walaupun saya boleh ingat benda tu tapi saya tetap tulis formula. Okey, amalkan macam tu, tak apa, tak rugi pun, tak habis dah pen. M sama dengan Y2 2 tolak Y1 kita 10 per X2 kita 10 tolak X1 kita negatif 6. Negatif jumpa negatif dia akan jadi positif, tambah 6. Okey, seterusnya negatif 8 per 16, jadi M kita ialah negatif 1 per 2. Bila kita dah dapat ni, kita nak cari nilai C. Okey, saya tulis di sebelah sini ya. Y sama dengan MX tambah C. Kita nak cari nilai C. Y kita dah ada. Okey, pilih sama ada titik R ataupun titik S, salah satu. Katakan ambil titik R. Okay, Y kita ialah 2 sama dengan M kita negatif 1 per 2. X kita ialah 10 tambah C. Kita nak cari nilai C sekarang ni. 2 sama dengan negatif 2 darab 10 negatif 5 tambah C. Nak cari C, C bersamaan dengan 2 tambah 5. Jadi C kita dapat 7. Oleh itu kita dah dapat persamaan kita dah. Y sama dengan M negatif 1 per 2 X tambah 7. Settle. Okey, tadi kita dah buat satu garis lurus dan satu titik, kita dapatkan persamaan kan. Okey, macam mana pula kalau diberi dua garis lurus yang selari macam ni. Okey, satu garis lurus yang di atas tu dia dah bagi persamaan dan satu garis lurus di bawah tu dia bagi satu titik. Okey, macam yang saya cakap sebelum ni, dua garis lurus yang selari dia hanya mempunyai keturunan yang sama, itu saja, tapi persamaan dia berlainan. Okey, jadi kita nak dapatkan satu lagi persamaan garis lurus melalui titik yang diberi. Okey, jom kita tengok macam mana. Tentukan persamaan garis lurus yang selari dengan garis lurus yang diberi melalui titik P. Okey, ini persamaan garis lurus yang pertama tadi, dia macam ni lah kan. Okey, ini persamaan dia, Y sama dengan 3X tolak 1. Okey, satu lagi dia bagi persamaan garis lurus yang selari, dia bagi satu titik. Titik ini ialah 2, 1. Okey, boleh nampak situ. Jadi kita nak cari persamaan garis lurus yang di bawah ni, yang satu lagi ni. Okey, caranya macam ni ya. Okey, tengok pada soalan, kita mesti dapatkan persamaan garis lurus kita, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Okey, di sini kalau kita tengok persamaan yang mula-mula ni, telah diberi M kita ialah 3. Okey, jadi kita tengok di sini X kita ialah 2, Y kita ialah 1. Okey, kita masukkan dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Kita nak cari nilai C dahulu. M kita dah ada. Okey, Y kita ialah 1, M kita 3, X kita 2 tambah C. Nampak? Kita hanya perlu ganti-gantikan sahaja. Jadi 1 sama dengan 6 tambah C. C kita bersamaan dengan 1 tolak 6. C kita dapat negatif 5. Okey, jadi kita dah boleh dapat dah nilai C dan nilai X. Oleh itu, nampak saya buat 3 titik Oleh itu Y sama dengan MX tambah C adalah persamaan umum kita kan. Okey, oleh itu persamaan baru yang kita dapat untuk garis satu lagi tu, Y sama dengan M kita gantikan nilai 3X. Okey, tambah dengan negatif 5. C kita negatif 5. Okey, tambah dengan tolak, jadi tolak. Y sama dengan 3X tolak 5. Ini adalah persamaan kita. Cuba tengok yang ini dan yang ini. Macam saya cakap tadi, walaupun dia garis selari, tapi persamaan dia adalah berlainan. Yang sama cuma dia punya
kecurunan kita 3 pun dapat 3. Nampak tak situ? Soalan yang kedua, tengok betul-betul kepada yang masih belum faham lagi, masih belum dapat catch up lagi. Tengok betul-betul 2y tambah x sama dengan 3. Okey, di mana titik P nya ialah negatif 3, 0. Okey, kalau kita tengok di sini 2y tambah x sama dengan 3 bukan dalam persamaan umum lagi ya, dalam bentuk persamaan umum. Kita tukarkan dahulu menjadi persamaan umum kita. 2y sama dengan negatif x tambah 3. Y sama dengan negatif x per 2 tambah 3 per 2. Jadi kat sini kita nampak M ialah negatif 1 per 2. Kecurunan kita ialah negatif 1 per 2. Sekarang ni kita nak mencari nilai C. Cara yang paling mudah ialah kita gantikan sahaja nilai P tu dalam persamaan kita. Y sama dengan X per 2 negatif X per 2 tambah 3 per 2. Kita gantikan yang ni ya. Y kita ialah 0 sama dengan negatif, X kita negatif 3, negatif jumpa negatif dah akan jadi positif 3 per 2 tambah C. Jadi C kita ialah negatif 3 per 2. Ok, sekarang kita dah dapat nilai M, kita dah dapat nilai C. Kita masukkan dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Oleh itu persamaan kita Y sama dengan M kita negatif 1 per 2 X tambah negatif 3 per 2. Ok, Y sama dengan negatif X per 2 tambah jumpa tolak jadi tolak, tolak 3 per 2. Inilah persamaan kita. Oh cikgu, tak apa nampak lagi lah cikgu. Tak apa, saya tunjukkan lagi contoh. 2X tambah Y sama dengan 1 P 2 negatif 1. Ok, macam mana cara nak buat? Apa saya cakap tadi, mula-mula kita mesti dapatkan nilai M dahulu. Kalau dalam bentuk yang bukan Y sama dengan M tambah C, kita tukarkan jadi bentuk tu dahulu. Jadi Y sama dengan negatif 2X tambah 1. So kita dapat dah dalam bentuk Y sama dengan M tambah C. Dah sazul. Ok, di sini kita tengok M sama dengan negatif 2. Jadi kita cari nilai C. Nak cari nilai C, kita gantikan nilai Y dengan S dengan nilai-nilai yang ada pada koordinat P ni. Ok, kita tengok persamaan kita. Y sama dengan M kita negatif 2, X tambah C. Ok, kita ambilkan nilai M sahaja dahulu. Jadi kita gantikan pula Y dengan X ni dengan nilai kat koordinat ni. Y kita negatif 1 sama dengan negatif 2, X kita 2 tambah C. Kita nak cari nilai C sahaja. Negatif 1 sama dengan negatif 4, ok, tambah C. Jadi C kita sama dengan negatif 1 tambah 4, C sama dengan 3. Bila kita dah dapat C sama 3, kita masukkan dalam persamaan YMX tambah C. Oleh itu kita akan dapat Y sama dengan M kita berapa? Negatif 2. X C kita berapa? 3 tambah 3. Inilah dia. Ok, disebabkan saya sangat bermurah hati hari ini, saya tunjukkan lagi contoh yang keempat. X per 3 tolak Y per 6 sama dengan 1. P negatif 6 tolak 4. Ok, kalau kat sini kita tengok bentuknya ialah bentuk, ok, ingatlah persamaan yang kita belajar sebelum ni ada 3 bentuk kan. Ok, yang ini bentuk X per A tolak Y per B sama dengan 1. Ok, kita tukarkan jadi persamaan umum kita Y sama dengan MX tambah C. Masih ingat lagi? 3 tolak Y per 6 sama dengan 1. 3 nak jadi 6, kita darabkan dengan 2. Kita samakan pembawah dia dahulu. Jadi 2X tolak Y per 6 sama dengan 1. 6 bawa ke sebelah, jadi 2X tolak Y sama dengan 6. Ok, kita tukarkan lagi. Negatif Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Y sama dengan, ok, ni negatif, kita dah jadi positif sini. Kat sini, sebelah sini, kita tukarkan tanda negatif positif dia. Jadi 2X tolak 6. Jadi kita dah dapat dah persamaan Y sama dengan MX tambah C. Kita lihat di sini M kita ialah 2. Ok, kita dah dapat M 2. Jadi bila kita dapat M, apa yang kita nak cari? Kita nak cari nilai C.
dengan persamaan y sama dengan mx tambah c, y sama dengan 2x tambah c. Okey, y dengan x ni kita gantikan dengan koordinat p ni. Jadi y kita negatif 4 sama dengan 2x kita ialah negatif 6 tambah c. Negatif 4 sama dengan negatif 12 tambah c. C kita ialah negatif 4 tambah 12. C kita ialah 8. Bila kita dah dapat 8, oleh itu terus saja masukkan dalam persamaan y sama dengan mn tambah c. Y sama dengan m kita 2, x tambah c kita ialah 8. Inilah persamaan garis lurus kita. Okey, jadi sekarang ni kita dah selesai 2 kaedah. Satu, kita cari persamaan garis lurus melalui satu garis sahaja. Dan yang kedua tadi kita belajar kalau ada 2 garis lurus yang selari, macam mana nak cari satu lagi persamaan garis lurus. Okey, kalau tak faham, ulang balik video ni. Kalau masih lagi tak faham, ada di bahagian-bahagian mana yang kamu tak faham, jangan lupa letakkan soalan di bahagian komen. Saya akan baca, insyaAllah saya akan jawab. Okey, jumpa lagi. Bye. Adios.